Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin menyampaikan tajuk kuliah pada hari ini iaitu elemen-elemen dalam metodologi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan moral. Sebenarnya subjek ini bagi saya ialah satu subjek yang sangat menarik sebab anda semua akan belajar bagaimana cara untuk mengajar dan belajar dalam subjek pendidikan moral. Jadi, apa dia metodologi? Metodologi ini merujuk kepada satu perancangan ataupun pendekatan bagaimana kaedah yang digunakan, teknik mengajar. Bagi seorang guru, metodologi pengajaran ini ialah sebagai satu, kata orang, panduan, rujukan, kitab, arah bagaimana seorang guru dapat mengajar dalam keadaan yang baik. Itu dikatakan sebagai metodologi seperti kata Edward M. Anthony, 1993. Dalam metodologi ini ada 3 konteks yang awak perlu pelajari dan tahu, iaitu pertama pendekatan, kedua kaedah dan ketiga teknik. Kita pergi kepada pendekatan. Pendekatan ini dari segi Parera 1986 menyatakan bahawa ia merupakan satu falsafah ataupun pandangan mengenai idea utama yang hendak dibahaskan atau merupakan satu aksioma ataupun kata orang pernyataan yang diterima umum dan menjadi asas kepada satu huraian. Maksud dia, pendekatan ini ialah sebagai satu cara bagaimana kita nak jadikan dia sebagai satu kaedah dalam proses pengajaran. Ada orang tu pendekatan dia tu mungkin dengan cara bentuk A, ada orang bentuk B, ada orang bentuk C. Jadi latar belakang pendekatan itu ialah berbeza. Dan kata Kamaluddin Hussein, pendekatan ini ialah satu kumpulan yang berkait tentang hakikat dari segi bentuk bahasa, pengajaran bahasa dan hakikat pembelajaran bahasa. Kamaluddin Hussein ini menyatakan bahawa pendekatan ini ialah satu kelompok kaedah ataupun satu kategori-kategori yang menunjukkan bagaimana cara dia menggunakan. Beginilah, kalau macam kita nak pergi ke Sabah, ada orang pendekatan dia mungkin dia akan menaiki kapal terbang. Ada orang pendekatan dia mungkin akan menaiki kapal dan sebagainya. Jadi pendekatan itu ialah bagaimana cara kaedah-kaedah tertentu seseorang itu melakukan sesuatu tujuan ataupun impian ataupun pelaksanaan yang ingin dilakukan. Namun dari segi konteks pendidikan, pendekatan ini ialah satu mata pelajaran yang diajar berdasarkan kepada objektif. Kalau objektif pengajaran tadi tu adalah untuk membentuk sifat sayangi alam sekitar. Jadi pendekatan yang kita gunakan tentulah menjurus kepada isu-isu alam sekitar, bawa budak untuk melihat keindahan sungai, pantai dan sebagainya. Takkan kita nak gunakan pendekatan tajuk alam sekitar, tapi kita bawa budak pelajar um, pergi melakukan aktiviti bukan berbentuk alam sekitar. Contohnya pergi menyanyi. Mungkin boleh tapi tak berapa sesuai. Pandailah, kena pandai melaksanakan. Jadi ciri-ciri pendekatan jadi ada dua, iaitu pertama pendekatan kepedulian ataupun caring approach, nodding dan yang kedua ialah pendekatan pemupukan nilai. Jadi ada dua jenis pendekatan. Seterusnya kita pergi kepada kaedah pula. Tadi dah pendekatan, sekarang kaedah. Kaedah ini ialah satu perancangan tentang apa yang ingin pelajar-pelajar ataupun guru-guru laksanakan dalam situasi-situasi dalam proses pengajaran untuk mencapai objektif pengajaran tersebut. Begitu. Jadi untuk menentukan kaedah yang terbaik, kita perlu menentukan apakah cara-cara dia, apakah kaedah yang boleh digunakan. Okey, dan kalau kita tengok jenis kaedah ni ada beberapa, antaranya kaedah menyanyi, kaedah bercerita, kaedah perbincangan. Ada guru dia menyanyi untuk menyampaikan mesej. Sebab dalam nyanyian tu ada nilai-nilai yang boleh diketengahkan. Ada orang tu bercerita story tentang pengalaman-pengalaman beliau dan ada orang berbincang kaedah dalam proses pengajaran, macam kalau dalam kelas kan kita berborak, berbual dan sebagainya, itu ialah perbincangan. Jadi kaedah ada 3, nyanyian, bercerita, kaedah perbincangan. Yang seterusnya adalah kemahiran. Apa dia kemahiran? Kemahiran ialah pintar, pandai, cekap ataupun melakukan sesuatu perkara yang dah arif dalam kehidupan dia, dia boleh buat. Dan dia ialah kemampuan ataupun satu benda yang boleh mendatangkan kepada pencapaian, kata orang. Kemahiran ni ialah apa yang kita buat tadi tu, kita dah pakar, kita dah tahu. Jadi sebagai seorang guru, kemahiran dalam metodologi ni sangat penting. Di mana kemahiran guru yang bagus tadi akan menjadikan murid-murid memahami apa yang kita ajar, murid-murid akan jelas dengan pengajaran kita, dan kadang-kadang kemahiran kita yang bagus tadi sehingga murid-murid menyukai kita melebihi daripada menyukai orang-orang yang lebih sayangi oleh mereka. Itu kemahiran-kemahiran yang wajar ada dalam seorang
guru. Jenis kemahiran pula ada dua. Pertama, kemahiran pembelajaran aktif dan kedua ialah kemahiran pembelajaran kontekstual. Kemahiran pembelajaran aktif ini ialah kemahiran pembelajaran yang melibatkan satu kelas semua. Bagaimana kita nak memupuk kepada mereka tentang sesuatu nilai, subjek, tajuk yang kita bawakan. Dan kalau kontekstual ini ialah kemahiran pembelajaran yang berasaskan kepada satu perkara yang kita bawakan. Dia tidak melibatkan semua aspek, dia melibatkan sesuatu perkara tertentu sahaja. Jadi itu sahaja kuliah kita tentang pengenalan tentang metodologi pengajaran dan pembelajaran bagi subjek pendidikan moral.